Okey penonton, sebelum kita berbicara berkenaan topik yang selanjutnya, kita nak imbas kembali pada 3 Julai 2023 yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Malaysia Madani yang mengumumkan kerajaan akan memberi tumpuan kepada 2 projek Bitara Madani, iaitu salah satunya adalah inisiatif untuk membaik pulih klinik-klinik daif di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, bagaimana progresnya dan apakah perkembangan terkini dalam projek untuk menaik taraf klinik-klinik daif di Malaysia ini? Kita bersama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu Muhammad Shazli Yahya, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pembangunan Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Shazli. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. So, pastinya untuk permulaannya ni mungkin ada dalam kalangan kita yang tak tahu berkenaan dengan klinik daif ini, berkenaan dengan perwujudannya dan juga apa definisi yang boleh kita berikan untuk pencerahan masyarakat. Okey, terima kasih. Seperti mana yang telah disentuh pun tadi, projek menaik taraf klinik daif ni adalah salah satu daripada projek di bawah program Bitara Madani. Yang mana projek di bawah Bitara Madani adalah antara projek yang ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Okey, yang mana projek-projek yang kosnya rendah, pelaksanaannya pantas tapi berimpak tinggi. So salah satunya adalah klinik daif. Tetapi bila kita sebutkan berkaitan dengan klinik daif, dia bukan, mungkin orang akan anggap klinik nak roboh dah teruk, dah uzur sangat. Tapi sebenarnya untuk kami kategorikan di Kementerian Kesihatan, kategorikan klinik daif ni sebenarnya adalah kita melihat kepada 3 kriteria. Okay, yang pertama kita melihat kepada struktur bangunan itu sendiri. Okay, kalau kita masih boleh lihat bahawa terdapat lagi klinik-klinik kita terutama di kawasan luar bandar, kawasan kampung, klinik desa terutamanya yang masih berstruktur kayu. Ya, betul. Okay? Betul. Dan kita sebenarnya kalau ikutkan sehingga kini lebih kurang kita ada lebih kurang 1040 klinik yang masih berstruktur kayu ataupun separa kayu. So masih banyak contoh. Jadi itu adalah kriteria pertama kita. Maknanya kita melihat kepada bangunan-bangunan klinik yang masih berstruktur kayu dan separa kayu. Yang kedua kita melihat kepada sistem kejuruteraan. Sebab kadang-kadang kita lihat bangunan klinik ni mungkin daripada luar dia nampak kukuh, nampak cantik lagi, tapi sistem kejuruteraan dia dah pun bermasalah. Sebagai contoh, kalau kita ambil pada sistem penghawa dingin, ni, kita boleh lihat bahawa ada bangunan-bangunan klinik kita yang nampak kelihatannya baik, tapi masalah di sistem pendingin hawa yang mana ia sedikit sebenarnya menjejaskanlah dari segi keselesaan orang awam yang berhujung ke klinik-klinik kita lah, dan juga keselesaan kepada petugas kesihatan kita lah yang kita tengok betapa diorang ni selama ni berkorban. Okay, jadi tumpuan kita kepada sistem kejuruteraan ni juga sebenarnya dapat memberikan keselesaan lah kepada sama ada kepada pesakit ataupun kepada petugas kesihatan itu sendiri. Seterusnya dari segi sistem kejuruteraan juga kita dapat lihat juga bahawa banyak juga klinik-klinik kita yang berusia 30 tahun ke atas yang mana menghadapi masalah dari segi pendawaian elektrik. Okay. Dan akhirnya yang kriteria ketiga adalah berkaitan dengan risiko keselamatan. Kebanyakannya yang melibatkan dengan risiko kebakaran. Sebagai contoh sistem pencegahan kebakaran kita yang mungkin dah agak ketinggalan zaman sikit, yang perlu kita kemaskini, perlu kita perbaharui, perlu kita naik taraf. Okay. Dan juga berkaitan ada juga bangunan-bangunan kita walaupun bangunan itu konkret tapi ada masalah mendapan tanah, masalah cerun, masalah struktur bangunan tersebut yang retak. Jadi itu tumpuan-tumpuan yang kita berikanlah di bawah projek menaik taraf klinik daif. Setakat ini apa pencapaian yang sudah dilaksanakan di bawah inisiatif menaik taraf klinik daif ini? Dari segi pencapaian sebenarnya Kementerian Kesihatan amat berterima kasihlah kepada kerajaan, kepada Amat Berhormat Perdana Menteri, Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, kerana sebelum ni memang kita ada peruntukan untuk baik pulih, untuk naik taraf, tapi dia tidak fokus, tidak khusus untuk klinik-klinik yang daif. Jadi sejak tahun 2023 kita telah diluluskan peruntukan sebanyak 100 juta. Untuk tahun 2023 kerajaan bagi 100 juta, tapi Kementerian Kesihatan kita top up lagi 11 juta, jadi semuanya 111 juta. Dan peringkat awal sasaran kita adalah untuk kita menyiapkan pembaikan dan naik taraf 436 buah klinik. Okay. Kita bermula agak lewat pada tahun lepas disebabkan oleh Belanjawan 2023 itu dibentangkan semula pada bulan 4. Jadi kita bermula lebih kurang dalam bulan 6, bulan 7. Dan semasa dalam proses perolehan untuk 436 klinik itu, bila kita dah lantik semua kontraktor, kita dapati ada lagi perkhidmatan. Disebabkan oleh kita laksanakan secara tender terbuka walaupun sebuah harga, jadi tawaran harga yang kita terima itu agak kompetitif. Kita dapat perkhidmatan, kita tambah lagi 88 lagi buah klinik. Menjadikan jumlah semuanya 524 buah klinik, di mana kita berjaya menyiapkan 499 buah klinik sehingga 31 Disember.
Okay, dan sehingga hari ini 5 lagi dah siap dan kita cuma daripada 524 kita tinggal 20 sahaja klinik yang kebanyakannya akan selesai pada bulan Februari dan juga pada bulan Mac. Alhamdulillah. Okay. Untuk tahun 2023 ni cabaran kita itulah yang kita sebutkan tadi. Dari segi masa kita sebenarnya, yang sebenarnya kita target kita adalah untuk siapkan sepenuhnya. Okay. Tapi untuk kita ambil lesson learn daripada apa yang berlaku pada 2023, kita jangka 2024 akan lebih baiklah, akan semakin baiklah. Kita target kita boleh siapkan semuanya pada tahun ni. InsyaAllah. Okey, kita dah melihat bagaimana dari segi fasa pelaksanaannya memperlihatkan satu perkembangan yang sangat memberangsangkan untuk kita mencapai inisiatif yang seperti mana yang telah dinyatakan. Okey, dan kita menilai juga dari segi sudut cabaran dan juga mungkin kita melihat dari segi jangka masa panjang. Apa antara perancangan ialah untuk kita memastikan dari segi struktur, dari segi kesejahteraan pengguna dan juga rakyat yang menggunakan klinik tersebut dapat dijamin untuk jangka masa panjang. Okey, keseluruhan kita ada lebih kurang dalam 3,163 buah klinik. Okay, seluruh Malaysia yang merangkumi pelbagai jenis klinik, klinik kesihatan, klinik desa, klinik pergigian, klinik kesihatan ibu dan anak, klinik komuniti. Okay. Jadi apa yang diluluskan pada tahun 2023 dan pada tahun ini tahun 2024 diluluskan lagi 150 juta untuk 400 buah klinik. Kalau kita lihat dia cuma dapat menyelesaikan pada setiap tahun lebih kurang dalam 10 hingga 15% daripada bilangan klinik tersebut. Jadi harapan kita, of course, kita mengharapkan agar inisiatif ini diteruskan untuk tahun-tahun yang berikutnya, okay, supaya kita dapat fokus, dapat menyentuh setiap klinik yang ada, terutamanya 1,200 buah klinik daif yang kita telah kenal pasti untuk boleh selesaikan pada dalam tempoh 3 tahun ni. Dan kita mengharapkan dari segi peruntukan tu dapat ditingkatkan, okay, pada setiap tahun. Macam tahun 2023 diluluskan 100 juta, tahun 2024 diluluskan 150 juta, mungkin tahun depan diluluskan 200 juta kan. Jadi cabaran pada kami juga adalah untuk perform lah. Okay, untuk memastikan bila MOF, Kementerian Ekonomi berikan peruntukan, kami perlu pastikan semua projek dapat disiapkan sepenuhnya. Okay, dan juga dapat buktikan pada agensi-agensi pusat tersebut supaya tahun depan kami dapat lagi dan seterusnya peruntukan-peruntukan ini dapat memberikan manfaat kepada orang awam lah terutamanya dan juga petugas kesihatan. Sebab kita perlu ingat bahawa klinik ni adalah kita panggil primary healthcare, kan? Primary healthcare ni kesihatan primer ni adalah di barisan paling hadapan sekali untuk supaya kita dapat tackle dulu masalah apa-apa kesihatan yang ringan supaya tidak membebankan hospital-hospital kita. Sebab kebanyakan klinik ni yang datangnya sakit-sakit dari demam, sakit perut apa semua kan. Jadi kalau kita dapat wujudkan satu suasana, satu persekitaran yang kondusif di klinik-klinik kita, orang awam ni dia tak ada terkejar-kejar nak pergi ke hospital tengah-tengah malam. Sebab dia tahu klinik yang berdekatan dengan dia pun selesa, semuanya ada di situ, semuanya baik, kan. Okay, tapi sedikit ekspektasi yang cabaran kita juga satu lagi adalah ekspektasi daripada rakyat lah. Rakyat mungkin mendengar 100 juta, 150 juta tu macam banyak. Tapi bila 150 juta untuk 400 klinik, dia lebih kurang tak sampai 400,000. Oh, satu klinik, average dia. Average lah. Tetapi ada yang klinik yang pergi 200,000, ada klinik 600,000. Kita tengok tahap kritikal dia, kan. Jadi di situ ada contoh macam kita kata tadi, bila kita tumpukan kepada pendawaian elektrik sebenarnya, rakyat akan nampak kata naik taraf. Tapi tak nampak sangat, kan. Tapi kita kena lihat bahawa kalau PM sebut adalah untuk dinaik taraf dibaiki kepada satu tahap yang munasabah. Bukan tahap yang mewah. That's why apa yang kita buat adalah apa yang must have, not nice to have. Okay, tapi kalau Timbalan Menteri Kesihatan sendiri, sebab klinik di Sabah Sarawak Timbalan Menteri Kesihatan pun daripada Sarawak, okay, dia sebut term dia adalah klinik yang bermaruah. Sebab sebelum ni mungkin ada sampai kata toilet pun nak masuk pun sampai tak bertunggu balik rumah dulu baru masuk, kan. Tapi ni kita pastikan kemudahan-kemudahan kita yang munasabah lah pada kita, yang boleh diterima lah. Okey, apa antara perancangan ataupun strategi lain KKM? Ialah peruntukan itu hanya ialah boleh digunakan untuk klinik yang benar-benar kritikal lah, kita panggil di sini. Tapi ada lagi sebenarnya klinik yang mungkin ada keperluan tertentu. Jadi apa perancangan KKM dalam memastikan agar klinik-klinik lain juga turut dijaga?
Okey, kalau kita lihat kepada saya sebutkan tadi 3,163 buah klinik, sebenarnya kita mempunyai kira-kira dalam 200 sahaja klinik yang mempunyai kontrak penyelenggaraan berkala. Okey, maknanya kita ada konsesi dari segi penyelenggaraan dan masih banyak lagi kontrak yang klinik-klinik yang masih tiada kontrak penyelenggaraan, yang mana kebanyakan penyelenggaraan itu dilaksanakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri ataupun Pejabat Kesihatan Daerah itu sendiri. Kita boleh katakan dia secara one off lah. Kita tak ada satu preventive maintenance secara berkala. Jadi Kementerian Kesihatan memahami dari segi situasi kewangan negara. Jadi KKM ni dari semasa ke semasa kita cuba memperluaskan lah. Kita panggil perkhidmatan sokongan klinik ni, maintenance untuk klinik ni, kita meningkatkan bilangan daripada 200 dan insya-Allah pada tahun hadapan pun akan meningkat. Dan kita harapkan apa yang kita buat di bawah pembaikan inisiatif naik taraf klinik daif ni adalah satu yang one off, satu kaedah one off, dan kita harap Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi dapat melihatlah dari segi keperluan perkhidmatan sokongan klinik agar penyelenggaraan berkala ini dapat dilaksanakan sepanjang masa. Yang sebab apa? Sebab kalau kita setiap tahun 400 nak dapat cukup untuk 3,100 tu mungkin 8 tahun. Kan? Jadi kita nak jumpa balik klinik tu takkan 8 tahun, dalam sepanjang 8 tahun tu perlu ada satu penyelenggaraan yang berkala lah, kan, supaya kita ni tak macam firefighting saja, kan. Betul aspek penyelenggaraan tu sangat penting untuk memastikan ialah dari segi strukturnya semua dapat terjaga dalam masa jangka masa panjang. Okey, dalam ruang masa yang ada ini mungkin dalam 1 minit lagi mungkin kita boleh rumuskan untuk kita sampaikan, kita fahamkan kepada masyarakat inisiatif daripada kerajaan ini, bagaimana ianya mampu untuk memudahkan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat. Okey, inisiatif menaik taraf klinik daif ni mungkin kalau kita lihat dari segi kuantum, dari segi portion peruntukannya tidaklah terlalu besar. Walaupun kita dengar 100 juta, 150 juta tu besar. Tambahan pula daripada kita perlu lihat kepada kesungguhan kerajaan kita pada hari ini, yang mana satu perkara yang jarang dititik beratkan. Sebagai contoh, di bawah kerajaan Madani ni kita lihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ni dia tengok benda-benda yang kecil tetapi sebenarnya dia dekat dengan rakyat. Sangat. Klinik daif, tanda sekolah. Kan? Jadi kita harapkan inisiatif yang baik seperti ini dapat diteruskan, dan kami di KKM akan terus berusaha untuk buktikan bahawa kami mampu untuk berbelanja, untuk membelanjakan peruntukan yang disediakan dengan berhemah, dengan baik, agar dari segi manfaat kepada masyarakat, manfaat pada orang awam dan juga petugas-petugas kesihatan kami di bawah tu sebenarnya kami memang sentiasa dititik beratkan. Kadang-kadang kesian juga petugas kan yang berada di klinik-klinik kesihatan tu. Kita ada dengar apa aduan mereka kan, bagaimana sukanya untuk mereka bekerja. Jadi kalau ada fasiliti yang boleh menyokong mereka, perkhidmatan tu dia, produktiviti tu akan meningkat. Kan? Secara langsung orang kata kesannya tu berantailah. Mula daripada pihak kementerian KKM kemudian berantai kepada rakyat. Okey, terima kasih kepada Cik Shazli Yahya, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pembangunan Kementerian Kesihatan Malaysia, berkongsi dengan kita pada pagi ini inisiatif yang dilaksanakan untuk menaik taraf klinik daif. Alhamdulillah. Banyak sebenarnya yang telah kita sampaikan kepada anda pada hari ini, khususnya kita bermula dengan segmen berkenaan dengan penipuan pelaburan. Jadi kita sekali mewar-warkan kepada anda, mengingatkan kepada anda untuk terus cakna terhadap dengan kaedah ataupun modus operandi penipuan-penipuan pelaburan ini. Selepas itu kita bercerita bagaimana untuk kita menangani masalah kanak-kanak ataupun pelajar di sekolah menerusi teknik psikologi. Jadi kalau anda terlepas nak ikuti semua program ataupun bual bicara kita pada pagi ini, jangan risau, anda boleh ke laman YouTube kami di Berita RTM. Di situ kami kongsikan potongan setiap topik bersama tetamu-tetamu dan juga panel kami bawakan hari ini di siaran Selamat Pagi Malaysia. Anda boleh pilihlah mana yang dekat dengan anda, yang sesuai dengan anda untuk anda tuntut kembali. Ataupun bagi anda yang belum mengikuti media sosial kami, anda boleh ikuti kami di laman Facebook dan juga Instagram kami Selamat Pagi Malaysia. Nadi Seri Pagi anda boleh menyaksikan apa antara topik-topik yang akan kami bawakan pada setiap hari untuk esok hari dan hari-hari yang seterusnya. Jadi saya kira ini merupakan penghujung untuk siaran kita pada hari ini, Isnin yang pertama untuk bulan Februari 2024, Syul. Ya, jadi kita nak melabuhkan tirai siaran Selamat Pagi Malaysia, tapi satu lagi kita nak ingatkan jangan lupa ikuti RTM Klik juga. Untuk anda ikuti semua program TV, radio dalam talian di telefon pintar anda. Sekarang ni mudah je, anda cuma perlu muat turun aplikasi RTM Klik. Tak perlu mendaftar pun sebenarnya, anda boleh tonton sebagai pelawat pun boleh juga. Jadi di situ adalah nak
Nak tengok menawar hari-hari dekat Radio Malaysia. Nak tengok Senang tak drama boleh, nak tengok TV1, TV2, semua Bukan. saluran ada. Kita ada radio dekat sini. Jadi kita war-warkan kepada anda, mudah saja download ataupun muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda menyaksikan pelbagai rancangan menarik di RTM. Okey, dengan itu sekian daripada kami. Saya Syuhaida Arifin. Dan saya Munawar Azmi mewakili tim penerbitan Selamat Pagi Malaysia dan juga penerbit Suzila Abdul Ghani mengucapkan terima kasih sehingga kita berjumpa lagi dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka.